Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Ibadah Korban terus giat dilaksanakan oleh pelbagai pihak di negara ini. Ia bagi menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas kurnia rezeki serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 9 ekor kerbau dikorbankan pada Majlis Ibadah Korban anjuran pertubuhan warga Mas kali ke-14. Majlis pengagihan daging-daging korban berlangsung di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Pengagihannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis antara lain bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan Majlis Ibadah Korban. Majlis pengagihannya berlangsung di bangunan Jabatan Perdana Menteri. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis turut diserikan dengan ceramah khas bertajuk Aidil Adha, Pengorbanan dan Kesejahteraan Emosi. Kementerian Pertahanan juga tidak ketinggalan mengadakan Majlis Ibadah Korban. Majlis berlangsung di Surau Ad-Difa, Bolkiah Garrison. 8 ekor kerbau dan 2 ekor kambing dikorbankan untuk diagihkan kepada 150 orang penerima. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Juga hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sementara itu, Kementerian Kesihatan mengadakan Majlis Ibadah Korban anjuran bersama Jabatan Pentadbiran dan Kewangan, Jabatan Perkhidmatan Saintifik, Bahagian Perolehan serta Bahagian Pengurusan Estet dan Perkembangan Projek Kementerian Kesihatan. Hadir Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. 5 ekor kerbau dikorbankan dan diagihkan kepada 96 orang kaki tangan Kementerian Kesihatan. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas mengorbankan 4 ekor kerbau dalam Majlis Ibadah Korban. Majlis berlangsung di masjid berkenaan. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Terdahulu berlangsung majlis penyerahan van jenazah bagi masjid berkenaan. Majlis yang sama turut diadakan oleh Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di bawahnya. Majlis yang dikendalikan oleh Tabung Amanah Pekerja Kementerian Kewangan dan Ekonomi itu diadakan di kementerian berkenaan. 100 orang menerima agihan daging korban yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. 7 ekor kerbau dikorbankan.
Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Majlis Ibadah Korban turut diadakan oleh Kementerian Pendidikan yang berlangsung di Sekolah Menengah Lambak Kiri. Majlis juga diisi dengan ceramah khas bertajuk Lelah Lila. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. 5 ekor kerbau dikorbankan. Majlis Ibadah Korban juga diadakan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya. Berlangsung di kementerian berkenaan, majlis dikelolakan oleh Jabatan Perkhidmatan Pos. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datu Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Tahun ini 6 ekor kerbau dikorbankan. Majlis diisikan dengan ceramah khas bertajuk Hayati Korban dalam Kehidupan. Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan berita seterusnya. Kemajuan bisnes dalam industri vape. Yang pertama, desain vape mesti cool, trendy. Perisa biar unik dan bermacam-macam. Baru orang mau cuba. Terutamanya, belia. Kedua, isi vape indah lain, indah bukan. Nikotin. Lagi orang ketagihan, lagi banyak duit masuk. Dan yang terakhir, sell the message. Vape lebih selamat daripada sigaret. Adakah benar vape lebih selamat? Kami bukan jual vape. Kami jual status, lifestyle, ilusi. Biar hidup bagai mimpi. Kesihatan dorang bukan our priority. Bisnes maju, kami happy. Adakah tuan pakai vape juga? Ibadah korban dapat mendidik hati dan jiwa untuk bersifat pemurah dan suka membelanjakan harta pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis Ibadah Korban diadakan oleh Jabatan Kehakiman Negara dan Mahkamah-Mahkamah Jabatan Perdana Menteri. 2 ekor kerbau dikorbankan. Pengagihan daging korban kepada 20 penerima disempurnakan oleh Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i. Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Kasat dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Kasat juga mengadakan majlis serupa. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Haji Jaafar bin Haji Madain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 10 ekor kerbau dikorbankan. Majlis Ibadah Korban turut diadakan oleh beberapa pihak bagi memupuk sikap pemedulian, perpaduan dan keprihatinan semasa sesama masyarakat. Pusat Kegiatan Warga Emas PKWE Daerah Brunei dan Muara mengadakan majlis serupa. Pengagihannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 2 ekor kerbau dikorbankan. Majlis Ibadah Korban juga diadakan oleh Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Penapar Daerah Tutong. Penyampaian daging korban disempurnakan oleh Dr. Dayang Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Trust Kementerian Pendidikan.
Sementara itu, Kolej Universiti Perguruan Ugama Sri Begawan Kupu SB mengadakan Majlis Ihya Idul Adha. Hadir Profesor Madya Dr. Abdul Nasir bin Haji Abdul Rani, Rais Kupu SB. Juga mengadakan Majlis Ibadah Korban Rancangan Perumahan Negara Lambakanan Kawasan 2. 3 ekor kerbau dikorbankan dan daging korban diagihkan oleh Pengiran Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Melaksanakan ibadah korban dapat memupuk amalan bersedekah selain melahirkan tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap nikmat rezeki yang telah dikurniakan. Selain itu, ia dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan dalam melaksanakan perkara berkebajikan. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Bengkurong mengorbankan 5 ekor kerbau dalam satu majlis ibadah korban. Ia kemudian diagihkan kepada 43 orang asnaf fakir miskin di Kampung Bengkurong, Kampung Sinarubai dan Kampung Borong Lepas. Sementara itu, kampus IBTE Nakhoda Ragam juga mengadakan majlis yang sama. Majlis antara lain bertujuan menyemarakan sambutan Aidiladha dan memberi peluang kepada warga IBTE dan keluarga dalam melaksanakan ibadah kurban. 30 orang terdiri dari golongan yang memerlukan diraikan semasa majlis ibadah korban Persekutuan Radio Amatur Brunei Darussalam Bidara yang diadakan di Rancangan Perumahan Negara Kampung Rimba. Ahli Jawatan Kuasa Takmir dan Muslimah Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kampung Kiudang Daerah Tutong juga mengadakan majlis yang serupa. 9 ekor kerbau dikorbankan dan diagihkan kepada para penerima asnaf fakir miskin dari Mukim Kiudang dan penduduk kampung sekitarnya. Negara Brunei Darussalam akan terus mengukuhkan jalinan kerjasama dengan negara-negara rakan dialog pertubuhan negara-negara Asia Tenggara ASEAN termasuk Persekutuan Rusia khususnya dalam bidang keselamatan. Perkara itu disentuh oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri selaku Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Keselamatan Negara semasa mesyuarat konsultasi perwakilan peringkat tinggi ASEAN Rusia bagi isu-isu keselamatan. Ia diadakan di samping mesyuarat pegawai-pegawai tinggi antarabangsa bagi isu-isu keselamatan yang berlangsung baru-baru ini di Moskow, Persekutuan Rusia. Delegasi negara Brunei Darussalam juga menyertai sesi perbincangan mengenai isu keselamatan maklumat yang dipengerusikan bersama oleh Tuan Yang Terutama S.V. Vereshnin, Timbalan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Persekutuan Rusia dan Tuan Yang Terutama D.G. Gripkov, Timbalan Setiausaha Majlis Keselamatan Persekutuan Rusia. Juga diadakan mesyuarat 2 hala bersama Tuan Yang Terutama Igor Zubov, Timbalan Menteri Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Persekutuan Rusia. Semasa mesyuarat 2 hala tersebut, kedua-dua negara membincangkan peluang untuk meningkatkan lagi hubungan kerjasama dalam membasmi gejala dada haram yang merupakan salah satu bidang keutamaan yang termaktub dalam Memorandum Persefahaman antara Jawatan Kuasa Keselamatan Negara, Negara Brunei Darussalam dan Majlis Keselamatan Persekutuan Rusia yang telah diperbaharui pada bulan April 2024. Juga hadir Tuan Yang Terutama Pengiran Muhammad Husaini bin Pengiran Pengkawal Laila Bentara Istiadat Diraja dalam Istana Pengiran Haji Alauddin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Persekutuan Rusia. Perkembangan jemaah haji negara di Tanah Suci.
Hari-hari tasyrik diteruskan dengan ibadah melontar 3 jamrah bagi hari kedua. Seiring itu, jemaah haji negara yang memilih untuk melaksanakan nafar awal bertolak meninggalkan Mina menuju Makkah pada 12 Zulhijjah. Beberapa syarikat pengendali mula mengatur pergerakan jemaah sebaik selesai melontar. Syarikat Darul Ihsan, Raudah Al-Amin dan Straits Central Agencies memulakan perjalanan keluar dari Mina sekitar pukul 7 pagi waktu tempatan. Sementara itu, syarikat Darussalam Services dan At-Taqwa Travel and Tours pula mula bergerak sekitar pukul 1 tengah hari. Sementara itu, bagi mengisi masa yang berbaki di Kota Mina iaitu Nafar Sani, jemaah haji yang mengikuti pakej syarikat Al-Hijrah Travel and Tours mengadakan majlis khatam Al-Quran. Aktiviti seumpamanya menjadi wadah untuk menzahirkan rasa syukur atas kelancaran ibadah haji yang telah ditempuh, di samping memperkukuhkan nilai kebersamaan dan semangat ukhuwah sesama jemaah. Dari Kota Mina ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilladha. Maaf zahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami Jemaah Al-Hijrah dari Kota Mina ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilladha. Maaf zahir dan batin. Sebuah rumah di Kampung Jerudong menjadi perhatian ramai apabila menyimpan koleksi barang antik yang berpotensi sebagai pusat pembelajaran dan inspirasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, Muhammad Syafiq Suhaimi membawakan laporannya. Sebaik melangkah masuk ke Muzium Dayang Hajah Halimah Erna binti Haji Ahmad ini, pengunjung berpeluang menyaksikan lebih dekat lagi koleksi barang antik yang mencerminkan kekayaan warisan budaya Melayu. Antaranya, ketam tembaga gergasi seberat lebih 20 kg dan parang lama yang mempunyai cerita dan sejarahnya tersendiri. Barang-barang ni aku dapat hasil daripada koleksi sejak aku di bangku sekolah sampai ni lagi mungkin bertambah. Apatah lagi masa tu museum di Kampung Sabah akan ia tutup kan. Jadi barang-barangnya tu aku beli sikit sajalah. Sebelumnya tutup aku beli dia punya pasu apa macam seramik yang banyaknya. Minat mengumpul barang-barang antik juga diwarisi oleh beberapa orang anak Dayang Hajah Halimah. Justru, beliau berharap agar mini muziumnya ini akan menjadi pusat pembelajaran dan inspirasi. Jadi kalau kami tinggalkan karang, kami tinggalkan untuk anak-anak cucuku karang juga meneruskan lagi untuk generasi yang akan datang juga. Pasalnya macam bagian sekolah-sekolah dari UBD apa yang dari UNISA apa, diorang buat research di sini bah, sekolah apa. Diorang macam mau mempelajari lagi apa yang ada di sini ni. Diorang menambahkan lagi pengalaman diorang itu. Dengan mengunjungi mini muzium ini, pengunjung bukan sahaja berpeluang menyelami rahsia silam yang tidak ternilai, bahkan melestarikan warisan budaya yang berharga untuk terus dipertahankan. Muhammad Syafiq Suhaimi melaporkan untuk Berita RTB. Negara Brunei Darussalam menyertai pameran pelancongan antarabangsa Seoul SITF di Seoul, Korea Selatan. Penyertaan tersebut adalah usaha berterusan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan bagi memperkenalkan pasaran pengembaraan ke Korea Selatan. Di pameran tersebut, pelancongan Brunei dianugerahkan sebagai pempamer acara terbaik yang mempamerkan rekaan petak yang menarik.
dan pengalaman serta pameran keseluruhan terbaik. SITF adalah pameran pelancongan tahunan terkemuka selama 4 hari, menarik pemain utama dari industri pelancongan global. Ia menyediakan platform yang penting untuk destinasi dan perniagaan bagi mempamerkan tawaran, membina perkongsian strategik dan meningkatkan kerjasama pelancongan serantau.